Alhamdulillah kita baca surah At-Taghabun dan kita sambunglah lagi tadabbur tentang surah At-Taghabun ini. Yang mana hari ini kita pergi kepada ayat yang seterusnya daripada hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan satu statement, Allahu la ilaha illahu. Ayat yang ke-13. Allahu la ilaha illahu, dialah Allah. Allah, tiada Tuhan melainkan Dia. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang demikian dan dengan yang demikian kepada Allah jualah orang yang mukmin, orang yang beriman itu wajib berserah diri. Ini berdasarkan terjemahan daripada tafsir pimpinan Ar-Rahman, tafsir rasmi untuk negara Malaysia. Jadi dalam tafsir Jalalain, yang mana kita pagi-pagi ni memang kita ambil tafsir Jalalain. Cuma untuk tafsir Jalalain, mufassir dia tidak menerangkan, maknanya Imam Al-Mahalli dengan Imam As-Suyuti, dia tidak terangkan apa-apalah huraian kepada ayat ni. Mana dia buat mari gitu saja. Jadi kita tengok sikit daripada tafsir Ibn Kathir tentang ayat ini. Yang mana sebelum ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan tidak ada satu musibah pun, tidak ada satu musibah pun yang turun yang ditimpakan melainkan semua dengan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara ni perkara yang mana Allah sendiri buat satu statement. Apa saja musibah. Kalau macam pandemik COVID ni pula, lagilah musibah, satu dunia serentak terima musibah. Kita tengok apa dalam video Ecuador tu, masya-Allah kan. Sangat-sangat apalah kita rasa dalam Ecuador tu sampai gitulah dari segi mati dan sebagainya orang. Jadi dan lepas tu Allah SWT mari dengan satu perintah, wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat Allah, taat Rasul. Taat Allah, taat Rasul. Sebenarnya dalam keadaan musibah ini memang satu ujian lagi, ialah untuk kita kekal taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, kekal taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, panduan-panduan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beritahu. Kemudian pada ayat yang ke-13 ni Allah Subhanahu Wa Taala kata, Allahu la ilaha illahu. Dialah Allah yang mana tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ini adalah pernyataan tentang wahdaniyah Allah Taala, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu riwayat, pernah satu orang sahabat dia mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, apakah amal yang paling afdal?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Allah dan membenarkan dengan keimanan itu dan berjihad di jalan Allah. Maka sahabat ni kata, aku nak mudah lagi pada tu. Nak mudah lagi pada tu. Maka kata Rasulullah, hendaklah kamu berlapang dada dan bersabar. Maknanya kita bersikap dengan lapang dada dan bersabar ni juga adalah satu amal yang besar. Maka kata sahabat tu tadi, nak mudah lagi pada tu. Uridu ahwana min dzalik. Aku nak mudah lagi pada tu, ya Rasulullah. Maka jawab Nabi SAW, iaitu mudah lagi ialah kamu tidak menohmah Allah Ta'ala terhadap sesuatu yang dia telah takdirkan, yang dia telah qadakkan ke atas kamu. Apa yang Allah Ta'ala telah buat, tentukan pada kamu, kamu tidak menohmah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini maknanya satu amal juga. Jadi kita lah bila kena COVID ke apa, kita tidak tohmah Allah. Sebab tu kita orang Islam kita akan kata
ada hikmah. Ialah mungkin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala janji dah umat Nabi Muhammad ni dia tidak akan azab sebenarnya. Azab macam umat dulu-dulu. Cuma dia rotan dah sikit. Kadang-kadang tu kena rotan juga. Kalau tidak, dia akan lalai, dia akan lupa. Sebab tu dalam ayat biasa kita baca dalam musim-musim Covid ni, zaharal fasad fil barri wal bahr. Zahirnya kerosakan di muka bumi dan juga di lautan ini tidak lain dan tak bukan bima kasabat aydin nas, hasil daripada perbuatan manusia. Lepas tu Allah Taala kata untuk kami rasakan azab saat itu, musibah tadi, untuk kami rasakan hasil perbuatan antara satu sama lain daripada kalangan kamu. Supaya apa? La'allahum yarji'un, supaya manusia ni kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat seterusnya, setelah menyeru kepada taat pada Allah dan Rasul, maknanya dalam susah, dalam senang dan sebagainya, maka Allah Ta'ala mari dengan satu statement. Summa qala ta'ala mukhbiran, dalam tafsir Ibnu Katsir. Summa qala ta'ala mukhbiran, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengkhabarkan sebagai satu statement, satu pengkhabaran, annahu al-ahadus samad, sesungguhnya dia ni adalah al-ahad, yang esa, yang maha tunggal, yang maha esa. As-samad ini ada beberapa pengertian ulama. Ini merujuk kepada tafsir surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad. Jadi boleh kata kita bagi kesimpulan, as-samad ini maksudnya adalah Allah lah tempat bergantung hajat segala sesuatu. Semua makhluk ini bergantung kepada Allah Ta'ala, berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun yang boleh kata dia ni tak berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik sebesar-besar makhluk macam arash Allah, maupun yang sekecil-kecil makhluk macam virus pun, semuanya bergantung pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bergantung kepada kehendak Allah, izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kata Imam Ibn Katsir, annahu al-ahadus samad, bahasanya Allah Ta'ala, Allah sendiri kata sesungguhnya dialah Allah yang al-ahadus samad, yang satu-satunya maha esa dan tempat bergantungnya segala sesuatu. Allazi la ilaha ghairuh, yang mana tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan, macam kita ayat dah sebelum ni. Tuhan ni maksud Allah Ta'ala ni esa, bukan setakat maknanya Allah Ta'ala dialah Tuhan yang menciptakan alam ini dengan 7 lapis langit, aras, kursi dan sebagainya. Dia cipta surga neraka, dia ciptakan bumi, dia ciptakan planet dan sebagainya. Bukan setakat tu. Esa Allah Ta'ala ni maksudnya, esa Allah SWT ni dia saja Tuhan. Sama ada dalam alam ni ke, di luar alam ni ke, atas pada langit lagi ke, di luar langit ke dan sebagainya, hanya dialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hanyalah dia Allah Subhanahu. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu wahdaniyah hanya Allah, esanya Allah Ta'ala. Katanya Imam Ibn Katsir lagi, faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala sambung lagi. Allah Ta'ala berfirman, Allah la ilaha illahu, tidak Allah, dialah Allah, tiada Tuhan selain dia. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wal awwalu khabarun 'anit tauhid. Jadi bahagian yang pertama ayat ini ialah satu statement tentang ketauhidan, tentang tauhid itu sendiri. Wa ma'nahu, makna talab, dan maksud di sini, maksud Allah Ta'ala buat statement macam tu ialah dengan maksud supaya menuntut manusia ini supaya mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ai wahidu al-uluhiyatillah, maknanya kamu dalam mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam uluhiyahnya Allah, ketuhanannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa akhlisuha ladaihi, dan hendaklah kita ni betul-betul mengikhlaskan, membersihkan segala syirik dan sebagainya kepada Allah Subhanahu, daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
wa tawakkalu alaihi, maka hendaklah kamu bertawakal kepadanya. Hendaklah kamu bertawakal kepadanya. Jadi ini adalah merupakan statement yang pertama tu ialah dari segi menuntut. Kemudian datang perintah Allah Subhanahu Wa Taala, fal yatawakkalul mu'minun, kepada Allah Taala lah. Jika kita ni benar-benar beriman, maka dalam susah sebenarnya kita kena berserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena gantungkan hati dan harapan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab hanya Allah Subhanahu Wa Taala lah akhirnya yang akan memutuskan semuanya. Bergantung Allah, balik semua pada kehendak dan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ni ayat yang ke-13. Insya-Allah semoga Allah Taala bagi taufik untuk kita faham perkara ni. Dan insya-Allah lepas pada esok kita sambung dengan ayat yang seterusnya. Yang kita tengok mula-mula sekali dalam tafsir Jalalain dulu. Sekiranya tafsir Jalalain, sebab dia tafsir ringkas, kalau dia silent daripada apa-apa tafsir, kita rujuk pada tafsir-tafsir lagi insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna 'ilma wa zidna fahma. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Karih ilaina al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna min ar-rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.